Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai anak-anak 5AB, apa khabar? Cikgu harap semua sihat dan bersedia. Kita mulakan kelas dengan bacaan umul kitab dan doa penerang hati. Okey, tajuk yang kita nak belajar hari ini adalah subtopik terakhir dalam bab elektrik, iaitu tenaga dan kuasa elektrik 3.4. Sebenarnya pertama sekali, kita lihat hubungan antara tenaga elektrik E, voltan V dan arus I dengan masa T. Okey, sebelum ni dah belajar kan? V sama dengan E per Q, di mana V itu beza keupayaan, E tenaga elektrik, Q cas yang mengalir. Anak-anak juga telah belajar tentang rumus ini, di mana Q sama dengan IT. Rumus E sama dengan VQ ni kita ubah je lah kedudukan rumus di atas tu, dapatlah E sama dengan VQ. Anak-anak belajar kan arus adalah kadar pengaliran cas. Jadi cas adalah arus darab masa. Okay, bila kita combinekan kedua-dua rumus ni, okay, E sama dengan VQ dan Q sama dengan IT ni, kita akan dapati E sama dengan VIT. Okay, di mana VIT ni macam mana dapat? Tengok rumus E sama VQ, Q sama dengan IT. IT tadi tu kita gantikan ke dalam Q yang dalam rumus E sama dengan VQ. So, dapatlah tenaga elektrik adalah voltan darab arus dan darab sekali dengan masa. Dan semua ketiga-tiga ni mesti dalam unit SI, barulah dapat tenaga elektrik dalam unit SI, iaitu Joule. Simbolnya J besar. 1 Joule bermaksud tenaga elektrik yang mengalir melalui suatu alat elektrik dengan beza keupayaan 1 volt merentasinya selama 1 saat. Kita lihat pula hubungan antara kuasa P besar, voltan V dan dengan arus I. Okey, katakanlah nak lihat dekat peralatan elektrik ini, seperti periuk nasi ni, dia ada label sebagai 700 watt. Okey, apa dia 700 watt ni? Bermaksud periuk nasi elektrik menggunakan 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat. 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan 240 volt. Voltan dibekalkan sebanyak 240 volt, maka periuk nasi menggunakan 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat. Jadi ingat kena bila ditanya dalam soalan kena sebut ni 700 joule menggunakan 700 joule tenaga dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. Di mana kuasa elektrik yang telah dipelajari sebelum ini adalah tenaga elektrik yang digunakan bahagi masa yang diambil. Di mana kuasa sebelum ni belajar kan, kuasa adalah kadar melakukan kerja ataupun kadar perubahan tenaga. So dalam simbolnya P sama dengan E bahagi T. Okey, tadi dah belajar juga bahawa E bersamaan VIT. Nanti masukkanlah VIT tu dalam rumus E. So, dia akan jadi, tadi asalnya kan kuasa sama dengan E bahagi T. So, E adalah VIT, dia akan jadi sebeginilah. Dan akhir sekali kita masukkan T atas dan bawah, kita akan dapat P sama dengan VI, iaitu voltan darab arus. Okey, manakala kalau kita gabungkan dengan hukum Ohm, V sama dengan IR, maka kita akan perolehi dua lagi rumus berkaitan kuasa, iaitu P sama dengan VI kan? VI. So, I adalah V bahagi R. Maka bila kita masukkan I tadi, kita masukkan hukum Ohm tadi dalam rumus kuasa, kita akan dapat P sama dengan V kuasa 2 per R, ataupun P sama dengan VI tadi, V kita gantikan sebagai IR menurut hukum Ohm, maka P sama dengan I kuasa 2 R.
Okey, so rumus dia sebenarnya ni jangan pening-pening lah, dia ada 3 yang nak lihat. Jadi dia kita gunakan bergantung pada situasi soalan yang diberikan lah. Okey, di mana unit SI bagi kuasa adalah watt ataupun joule per saat. Ini yang cikgu katakan. Kita nak pilih rumus tu, kita ikut situasi. Katakan situasi pertama dia bagi nilai beza keupayaan dan arus. Jadi kita boleh guna terus direct P sama dengan IV. Okey, P sama dengan IV ataupun P sama dengan VI. Sama je. Okey, manakala kalau situasi 2, dia bagi nilai beza keupayaan dan rintangan. Jadi kita gunalah rumus P sama dengan V kuasa 2 per R. Ataupun situasi 3, dia bagi nilai arus dan rintangan. So, kita gunakanlah rumus P sama dengan I kuasa 2R. Tapi kalau anak-anak tak nak gunakan kedua-dua rumus ni, kalau anak-anak nak cari, gunakan hukum Ohm dulu pun boleh. Dan juga cari nilai yang tak diketahui tu menggunakan hukum Ohm, kemudian masukkan dalam rumus kuasa. Boleh juga, tak ada masalah, sebab dua rumus ni adalah gabungan antara hukum Ohm dengan rumus kuasa. Okey, kita lihat penyelesaian masalah, iaitu kita nak mengira tenaga dan kuasa elektrik. Okey, contoh yang pertama, rajah menunjukkan 1 liter yang dibekalkan dengan bateri sebanyak 6 volt. Ni dia punya beza keupayaan untuk menyalakan sebuah lampu. Arus yang mengalir adalah 0.7 ampere selama 1 minit. So, 1 minit ini bukanlah unit SI. Jadi, anak-anak kena tukarkan kepada saat. Soalannya, berapakah jumlah tenaga elektrik yang digunakan untuk menyalakan lampu itu? Jadi kita selesaikan sama-sama ya. Okey, pertama sekali kita lihat. Yang dia nak adalah jumlah tenaga elektrik. So dia nak E lah. E tu kita nak kena cari apa. Dia beri adalah I bersamaan 0.7 ampere. Okey, beza keupayaan adalah 6 volt. Manakala masa adalah berapa tadi masanya? 1 minit. So, tukarkan kepada saat, akan dapat 60 saat. Okey, senang sangat soalan ni sebab dia direct. Jadi, kita tahu rumus tenaga E sama dengan V darab I darab T. Darabkan je lah semua nilai yang ada. Yang penting semua dalam unit SI. So, 6 darab dengan 0.7 darab dengan 60. So, anak-anak tekan kalkulator dan akan dapat 252 joule. 252 joule. Okey, mudah sangat. Okey, manakala soalan kedua, sebatang lampu pendar floor dilabelkan dengan 240 watt, 240 volt, 32 watt. Hitungkan rintangan lampu. Yang kedua, arus yang mengalir melalui lampu dalam keadaan normal. Yang ketiga, tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 3 jam dalam kilojoule. Okey, jadi kita dilihat di sini ada 3 benda nak cari. Kita mulakan dengan yang pertama lah. Okey, dia suruh cari rintangan lampu. Okey, di mana diberikan ini adalah beza keupayaan V, yang ini adalah tengok dia punya unit dia watt kan, watt. Jadi ni adalah kuasa. Okey, so anak-anak ada 3 rumus tadi kan. P sama dengan VI ataupun P sama dengan V kuasa 2 per R ataupun P sama dengan I kuasa 2 per R. So, kita sekarang ada V dan ada P. So, kita nak cari R. So, kita boleh gunakan rumus P sama dengan V kuasa 2 per R. So, jadi kita nak cari R lah. R adalah sama dengan V kuasa 2 per P. Kita akan dapat V kuasa 2, 240 kuasa 2 bahagi 32. Kita akan dapat nilainya adalah 1800 ohm. Ini adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua, arus yang mengalir melalui lampu dalam keadaan normal. So, dia nak kena cari I.
So, kita tahu P sama dengan I, V. Jadi, I adalah sama dengan P per V. Terpulang pada anak-anak nak masukkan nilai dulu ataupun rearrange, ubah semula kedudukan dalam formula itulah. So, P tadi dapat 32, diberi 32 dan V adalah 240. Maka maka nilai arus adalah 0.13 ampere. Okey, manakala soalan yang ketiga pula, yang C pula, tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 3 jam. So, dia tanya E berapa. Tapi dia bagi masa 3 jam. 3 jam ni kena darabkan dengan 60, iaitu 60 baru tukar minit, darab lagi 60, barulah tukar kepada saat. Jadi, masanya adalah 10,800 saat. Ni masa yang kita nak gunakan lah. So, di sini kita akan guna rumus tenaga elektrik sama dengan V darab I darab T. Sebab semua dah ada. V 240. I kita dapat tadi 0.13. Tak muat pula. Kita saya anjakkan sikit ni. So, E sama dengan V diberi 240. Okey, I tadi kita dah kira 0.13. Manakala T 10,800. 10,800 saat. Okey, jadi tekan sahaja kalkulator. Kita akan dapat 3, 4, 5,600 je lah. 345,607 ataupun 345.6 kilojoule lah. Okey. So, sebelum saya lupa, kalau kat sini kan, nak guna rumus yang P, minta maaf. Okey. Minta maaf, bukan P, E. E sama dengan kuasa darab masa pun boleh. Sama juga. Yang ini pun boleh sebab rumusnya adalah rumus yang sama. Cuma P tadi cikgu gunakan VI di sini. So, anak-anak nak guna E sama dengan PT pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kalau meter elektrik di rumah kita, satu unit bersamaan dengan kilowatt jam. Dia tak bersama dengan joule satu unit tu. Sebab nilai joule tu terlalu kecil lah. Nanti kalau kita nak tengok meter dekat rumah kita tu, meter elektrik yang kat luar tu, nak baca terlalu panjang pula nak dinilaikan. Jadi, dia gunakan kilowatt jam. Sama juga kalau dalam joule kan dia E sama dengan PT kan. Okey. P ni dalam watt, T ni dalam saat. So, watt saat. Tenaga adalah watt saat atau bersamaan dengan joule kan. Okey, tapi untuk blok-blok tenaga elektrik yang digunakan di rumah kita adalah menggunakan kilowatt jam. So, nanti kalau dalam soalan dia suruh kira penggunaan tenaga berapa ringgit kita kena. So, kuasa tu mesti dalam kilowatt dan juga masa dalam jam. Ini untuk kira penggunaan elektrik. Okey, so di mana yang ni dia dah nyatakanlah kat sini kilowatt dengan jam. Jadi katakanlah anggapkan 1 kilowatt jam tu, ini adalah satu unit tenaga elektrik berharga 25 sen. Okey, selalu kalau kita lihat kat bil, dia ada blok dia. Nilai kosong sampai ke berapa, nilainya 25 sen. Lepas tu bila berapa ratus unit yang selepasnya, dia akan meningkat. Semakin banyak kita guna, semakin mahal yang kita kena bayar ke atas satu unit. Jadi nanti lepas ni tengok awak punya bil elektrik kat rumah. Okey, kita lihat cara nak mengirakan kos penggunaan tenaga elektrik. Okey, tadi dia bagi satu unit harganya
25 sen. Biasa dalam soalan dia akan bagilah kalau dia suruh kira. Okay, jadi di sini kita kena kira tenaga elektrik dalam unit kilowatt jam. So kalau dekat sini nampak ada watt kan. So semua nilai di sini kena tukarkan kepada bawah ni, semua kena tukarkan kepada nilai kilowatt. Okay, jadi terus je kita darabkan kuasa dengan masa, tak perlu tukar dah sebab dia dalam jam. So 130 bahagi 1000 darab 5 akan dapat berapa dapatnya tu? Darab 5 kan? So dapat 0.65. So macam mana nak kira kos penggunaan tenaga elektrik? 0.5 darabkan ke atas 1 unit akan dapat darabkan dengan 25 sen akan dapat RM 0.1625. Okey, manakala yang seterusnya 1100 bahagi 1000 darab dengan 1. So jawapannya 1.1. Sama juga 1+1 kita darabkan dengan 25 sen sebab 1 unit 25 sen. Okey, mudah sangat Okey, akan dapatlah nilai RM 0.275. Okey, manakala kipas meja 25 tukarkan kepada kilowatt darab dengan 3. Kita akan dapat nilainya 0.075. Sama juga 0.075 unit yang kita dapatkan ni kita darabkan dengan ke atas 1 unit nilai ke atas 1 unit 25 sen. Kita akan dapat nilainya sebanyak 0.01 yang ni kecil 875. Sebab apa kecil? Kipas saja kipas meja je. Okey, seterusnya kita nak kira yang komputer. 120 bahagi 1000 tukarkan kepada kilowatt darab 6. Kita akan dapati nilainya adalah berapa unit yang kita gunakan? Hanyalah 0.72 unit. So 0.72 darabkan dengan 0.25. Okey, kita akan dapat nilainya 18 sen. Okey, mudah sangat Okey, tapi kalau kita guna banyaklah kita kena bayar dan kita kena hati-hati dengan syarat-syarat yang diberikan lah. Berapa blok yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Nilai kos penggunaan ke atas 1 unit tu biasanya akan bertambah bila melepasi blok-blok tertentu lah. Bergantung pada soalan yang diberikan Okey, kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai latihan elektrik kita tengok ada dua jenis lampu mentol, satu CFL, satu LED. Jadi kalau lihat di sini dia dah kirakan di sini. Okey, dia kata yang ini dalam masa 12 jam gunakan 48 unit, 0.48 unit. Manakala LED gunakan 0.144. Ini sikit lah. So, katakanlah satu kos, satu unit nilai dia 0.218. Jadi yang di sini darabkanlah sahaja kos penggunaannya dalam masa 30 hari, darab 30 hari, darab 0.48 unit dan 0.218. So jawapannya 3.139, RM3 14 sen lebih kurang Manakala untuk yang LED pula dia dah kira 30 darab 0.144 yang dah dikirakan darab 0.218. So hanya 94 sen, tak sampai RM1. Jadi yang mana lebih jimat? Yang lebih jimat adalah lampu LED. Kita sebagai pengguna kena bijak memilih supaya duit tak keluar banyak lah. Selain daripada bijak memilih, kita kena ada langkah-langkah yang lain untuk penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah. Yang pertama, tutup tingkap dan pintu bila gunakan penyamak udara, aircon lah. Dan lepas tu, rajin bersihkan penapis supaya aircon tadi lebih kecekapannya lebih tinggi, bekerja dengan lebih cekap lah.
Okey, yang kedua, matikan suis peranan elektrik kalau tak digunakan supaya menjimatkan tenaga. Yang ketiga, bila basuh muatan penuh, jangan sikit saja dah basuh. Jadi di situ dah gunakan tenaga elektrik. Bukan je elektrik je, tapi air pun membazir. Dan juga menggunakan lampu jimat tenaga. Macam tadilah, kita kena bijak memilih untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Baiklah, sampai di sini sahaja hari ini. So, tamat bab 3. Jadi, nanti arahan seterusnya cikgu bagi dekat grup WhatsApp. Anak-anak harapnya memberi respon yang terbaik hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.